Pusing yang kedua macam juga. Pusing yang ketiga, ni mutawid tangkap pula. Dia kata, ya rujul, budak lelaki main dia. Dia kata, sawi itibak. Ada yang ni, buka bau. Dia tak nak. Dia buka. Tak nak juga. Berdekat nak berjalan, tarik balik dia Arab ni. Aku cakap buka, engkau tak mau buka. Engkau tahu tak aku yang jaga. Dilondehnya kain belah atas. Bila londeh kain belah atas, buka. Rupanya budak lelaki ni dah makan hormon. Dia punya dada jadi besar macam orang perempuan. Tu yang dia tutup tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Minta maaf tersangat kritikal hari ini. Pertama sekali memang jam hari ini bercampur pula dengan hujan. Maka kita terus baca lah ya. Tak perlu panjang-panjang. Qala al-musannif rahimakumullah, berkatalah pengarang ya, ini dirahmati Allah, sambungan iaitu 16 bulan 1 tahun 24 dulu. Kita berhenti tahun 20. Kita baca balik apa yang nak disampaikan ini. InsyaAllah mungkin banyak di sini tersimpan rahsia-rahsia yang mengejutkan kita atau memberi kita maklumat ya. Okey, katanya Yahya bin Aksam ya, berkata, tukang fitnah itu lebih jahat daripada tukang sihir. Tukang fitnah itu lebih jahat dari tukang sihir. Sebab tukang fitnah dapat berbuat di dalam sesaat apa yang tidak dilakukan oleh tukang sihir dalam 1 bulan. Kita inilah orang fitnah ni, dia boleh buat dalam sesaat saja. Sedangkan yang tukang sihir tu kena ambil masa selama sebulan nak sihirkan orang. Kalau kita lihat di dunia moden ini, buku ni ditulis dalam tahun berapa ratus hijrah dulu. Sekarang ni dah 1445 dah. Tapi dia dapat jangkau apa yang akan berlaku. Sekarang ni kita pakai fitnah tu, kita pakai WhatsApp. Sekejap je. Di Malaysia ni kena ada undang-undang pula. Menyebarkan fitnah ni memang berat. Dulu-dulu mana pernah. Kan, masa saya kata lepas merdeka lah dulu, tak ada lah kita dengar orang menyebarkan fitnah dengan begitu teruk. Cuma dalam politik tu, ketika kempen kita dengar lah keburukan yang berlaku kepada seorang pemimpin yang berdiri penentang. Memang dedahlah kejahatan orang tu. Tapi sekarang ni dah teruk sangat dah. Sampai dalam Kelambu pun orang boleh dapat tahu. Pasal kamera pun ada dalam rumah. Dan perbuatan tukang fitnah lebih berbahaya dari perbuatan syaitan. Okey, dia ada 3 ya. Kategori pertama, dia ambil orang sihir. Memang sihir ni silat hari bulan dia murtad. Tapi katanya orang fitnah lebih teruk pada orang sihir. Lepas itu sekarang ni pula, bila sebut orang fitnah ni lebih bahaya daripada perbuatan syaitan. Ni tak tahulah, mungkin adalah. Sebab syaitan hanya berbisik dan berkhayal bayangan saja. Tetapi tukang fitnah langsung berhadapan dan terus mempraktikkan perkara itu. Ini betul sangat-sangat. Dan Allah telah berfirman. Katanya, Hammalatul Hatab. Ini ambil surah mana ni? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ke Hammalatul Hatab. Ahli tafsir banyak yang mengerti Hatab itu fitnah adu domba. Sebab fitnah itu bagaikan kayu untuk menyalakan api permusuhan dan peperangan. Lebih juga dengan hasad lah. Fitnah ni
dia hasad ni, kita hasad sakit hati kepada seorang. Fitnah ni dia lebih pada tu, dia menyebarkan. Sedangkan kalau kita tengok hasad tu, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Hasad dengki ni dia memakan kebaikan seperti api makan kayu kering. Itu baru hasad. Tapi fitnah ni lebih teruk lagi pada tu, sebab dia tak boleh berhenti. Hasad ni bukan dengki kat seorang je, tapi itu pun dah tak baik dah. Fitnah ni lebih. Fitnah ni kalau tengok zaman sekarang ni, ya Allah, kalau kita buka apa nama ni, Facebook ke, buka ni, tersangat sebar sangat apa orang nak apa namanya kita panggil, kita nak apa nama ni, namimah orang itu senang. Aksam bin Syaifi berkata, orang yang rendah hina itu adalah 4. Pertama, tukang fitnah. Nombor 1, dia bertukang fitnah. Kedua, pendusta, pembohong, cakap bohong. Bila cakap bohong ni, dia dipanggil dalam bahasa Arab yang lain, dia kata penipu. Pembohong satu, bohong ni dia akan pergi ke arah penipu. Maka siapa menipu ni, man ghasya falaysa minni. Nabi kata, siapa yang menipu orang ni, dia bukan umat aku. Sampai begitu marahnya apa nama ni, Rasulullah kepada penipu ni. Sampai dia kata, man ghasya falaysa minni. Orang menipu tu tak payah jadi umat aku. Al-Kisah, ini nak cerita-cerita lah benda-benda ni, kita kena cari kebaikan. 4 bulan yang lepas, aku tak salah, apabila di Baitullah itu, siapa-siapa yang nak turun tawaf kena pakai ihram. Yang ni dia mengharapkan orang pakai ihram umrah saja. Kalau ramai sangat sekarang. Tadi saya agak terlambat sikit ni, saya melayani tetamu dari Arab. Tetamu ni dia tokek bas. Tokek bas ni yang kami booking bas untuk dia lah. Jadi dia datang nak berunding pasal bas lah. Tapi saya tak kena mengenal dengan bas ni. Tapi saya cukup kenal dia hampir 20 tahun. Mari-mari tu saya bawa pergi makan semua dululah. Jadi tergendala lah kerja-kerja saya kena layan ni. Tak apalah. Saya sukalah dia ajak pergi makan semua. Habis makan, bawa pergi jumpa dengan gawai yang partner saya yang dia nak berunding tu. Baru saya buat kerja saya yang lain. Maka balik terlambat sekali. 5.30 lebih dah baru dapat balik. Biasanya pukul 5 dah balik, 5.30. Jadi jalan raya jam sangat-sangat hari ni. Jadi apa yang saya nak cerita ni, pasal tanya dia macam mana Mekah sekarang. Ramai sangat orang. Dia kata hingga sampai memang betul orang yang nak pergi tawaf tu kena pakai ihram. Al-Kisah 3 bulan yang lepas, ada seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan, terus dia keluarkan viral. Dia kata apa itu tau? Dia kata peraturan Arab Saudi ni saja kita nak sembang pasal nak tengok hukum tak mana ni. Orang alim pun saya kadang-kadang saya takut juga. Dia bercanggah dengan kadang-kadang ni dia pakai fikiran dia sendiri. Sebab itu dalam hal-hal begini kita kena mentalaah banyak. Kalau nak keluarkan hukum, kita kena rujuk kepada majlis fatwa ataupun mufti. Kalau mufti cakap, kita tak boleh kata apa. Tapi kalau cakap pensyarah universiti cakap je, kena tengok dulu. Sebab kita tengok pahaman dia macam mana. Kalau kita tengok apa nama ni, siapakah yang diperlih tu, nama RR yang selalu keluar hadis. Semua apa yang kita buat, baca Yasin tak betul. Kan? Semayang sunat Jumaat lepas azan tu tak betul, Nabi tak buat, semua tak betul. Tapi PhD sekarang ni dah ni mula-mula jadi ahli jawatan kuasa Islam, apa namanya, perlih lah. Pasal perlih tu dia apa nama, pembawa dia punya undang-undang Islam tu lain. Apa yang dipanggil zaman sekarang ni Wahabi kot, Wahabi katanya. Tapi saya tak mesti sentuh Habib-Habib lah, pasal dia pun Nabi, dia, kami bukan Wahabi, dia kata. Tak apalah, tapi dia macam itu. Apa yang Nabi tak buat, jangan buat. Ni RNR ni macam itulah. Wah, dia memang sampai Ustaz Azhar cukup marah dekat dia. Pasal apa? Dia kata
Kalau kita tengok Imam Bukhari lagi pun bermazhab Syafi'i, ini tak mau, mazhab semua tak mau pakai. Ini yang Ustaz Zahar marah ni. Tak kisahlah, itu mereka berjahal. Tapi apa yang saya nak sebut di sini, pensyarah ni kata dinasihatkan kepada semua ni, dibiralkan dalamnya, dinasihat kepada semua umat Islam Malaysia yang pergi ke Mekah Mukarramah, kalau nak tawaf sunat janganlah pakai ihram. Sebab pakai ihram, pertama dia telah berbohong, dia menipu Allah. Dan yang kedua pula, dia melanggar ayat Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kena sembahyang, kena tawaf, kena semua. Taat kepada Rasul, apa yang Rasul suruh tu kena buat. Macam Rasul kata, apabila nak pergi menunaikan haji dan umrah, kena berniat di mikat, benar berniat di mikatnya. Waqata Rasulullah SAW, Rasulullah telah meletakkan mikatnya. Itu yang ada seorang selebriti agama lah. Itu saya baca yang Jakim bagi sebuah buku kat saya. Nasib kepada apa nama ni, selebriti agama. Kata mereka ni ikut suka aja. Ada seorang selebriti agama pernah keluar dalam Allahumma salli ala Muhammad, forum perdana semua. Sekali ada sebuah syarikat tu ambil dia bawa pergi, ini pasal selebriti, syarikat baru ambil dia untuk nak memperbanyakkan jemaah, sebab dia orang selebriti, tentulah jemaah ikut dia. Naik kapal terbang sama dengan saya, berlaku pada bulan 4 tahun lepas. 40 orang dia seorang pun tak nak pakai ihram. Bayangkan. Sedangkan dalam kapal terbang tu semua orang pakai ihram. Bila dah 7 jam terbang saja, maka di iklankanlah dalam bahasa Inggeris, syarikat tu syarikat Saudia. Dia kata, another 1 hour we will cross the miqat. Could you prepare your niat ihram please? Lepas tu banyak kali dia cakap. Lepas tu duduk setengah jam pula, dia kata, we have the balance only 30 minutes to do your niat. Could you prepare right now? Tak boleh, lebih kurang gitu lah dia bercakap. Kemudian tinggal lagi 10 minit. Dia kata, we have another 10 minutes to do your niat. After that, no more. Sampai lagi 5 minit, dia kata, now we are crossing the miqat. Lagi 5 minit, tak ni ke, tapi dia saja dia cakap nak bagi orang cepat lah. Sampai 4 kali elan suruh niat di miqat. Bila turun sampai ke Jeddah, saya pelik lah tengok apa semua orang, beberapa syarikat lain semua jemaah lelaki dia pakai ihram. Ini 40 orang dia, ada 28 orang tak pakai ihram. Macam mana ni? Mana dia belajar? Takkan tak ikut Nabi langsung? Kalau macam ni, baik tak usah datang menaik umrah. Pasal Nabi dah tentu dah, umrah ni dia tempat nak kena miqat. Lepas tu bila saya cakap, adalah 2 orang datang. 2 orang datang, lelaki suami isteri. Saya cakap kuat juga dengan kawan-kawan kami lah, puak-puak kami ni. Kata macam mana ni tak boleh, ini macam mana ni bawa orang pergi umrah, macam-macam saya merepek. Tiba-tiba dia datang, dia kata, Datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal tak saya? Saya kata tak berapa kenal. Dia kata, saya yang bawa ni kumpulan ni, saya ada syarikat baru. Bawa orang, ke mana ni bawa ni? Pergi umrah. Umrah apa? Tak pakai ihram pun. Tuan sendiri pun tak pakai ihram. Dia cakap terang lah. Dia kata pasal, dia kata ustaz tu kata tak payah niat Mekah. Ustaz tu dia tunjuk mulut dia. Ustaz tu kata tak payah. Nampak tak? Ustaz tu kata tak payah. Sedangkan hadis dah cakap dah dalam kapal terbang berkali-kali, 4 kali. Mungkinlah buat apa cakap dalam kapal terbang, patut kena pakai ihram di airport lagi. Kalau di airport, tengoklah semua orang lelaki yang naik kapal terbang yang sama pakai ihram. Takkan kita suruh orang pakai ihram? Apa saya dengar seorang ustaz ni saja? Pasal dia tidak begitu bergelumang dengan ibadat haji, tetapi lulusan Azhar University. Sajalah saya nak cakap lah, jangan terpedaya ni. Jangan terpedaya. Kan? Jadi saya kata ini tak boleh jadi ni. Hukum dalam keputusan muzakarah ibadat haji, tak niat ihram dah tahu nak bermuka berdosa dan kena potong kambing. Jadi kalau 40 orang tak pergi, kata tuan kena sembelih 40 ekor kambing, harga dia 500 riyal, 20,000 nak kena bayar. Lepas tu berdosa pula. Habis pergi nak buat dosa ke, nak buat pahala, nak buat ibadat.
Sajalah kita bincang kat sini, ini sebagai pengajian. Nak menentukan apa yang kita buat atau betul tak betul, nak ikut siapa? Kan? Apa jadi? Dia kata, oh teruk ya, rugilah saya 420. Rugi tak rugi, itu Tuan punya pasal lah. Pasal Tuan bawa orang. Orang tu tak akan pergi kalau sekiranya dia tak, dia percaya Tuan tu betul. Kau tahu kata Tuan tak betul, dia tak pergi. Kan? Syarikat Allah tengok 45 syarikat semua pakai ihram. Kenapa kita tak pakai? Dengar kata ustaz tu. Itu silap. Pilih tu tengok dulu. Yang bernama mutawif bawa lah. Setakat ustaz-ustaz ni jangan main. Kita takut sebab itu dah. Cuba beli keluaran Yadim bulan lepas. Ustaz selebriti. Panjang komen dia dalam tu. Panjang komen dia. Kita takut ustaz selebriti ni. Pasal dia cukup peta bercakap ni. Tetapi ilmu pada sesuatu bab tu kadang-kadang mereka tak capai. Minta maaf lah saya sebagai seorang pendakwah. Saya tak mau menghina, tak mau cakap seolah memburukkan orang lain. Itu pun nama namimah juga tu. Tapi dari sudut membetulkan yang salah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adabul iman. Nampak kesalahan, ubah dengan tangan. Kena berani ubah dengan tangan. Kalau tak larat dengan tangan, dengan mulut cakap nasihat. Yang tu saya pegang yang tu. Bukan kata nak namimah orang tu, sebab saya tak sebut nama siapa pun. Tapi nak cerita kata sampai Yadim tahulah sebuah anak syarikat kerajaan berpaksi kepada agama, sampai buat keluarkan satu buku tentang apa jadi kepada ustaz-ustaz selebriti ni. Kena bacalah. Saya tak maulah olah pula. Nanti saya tukang menyampaikan ni. Pasal kebimbangan tu sudah ada. Pasal jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Dah tak niat demikat. Lepas tu dia tanya macam mana Datuk nak buat ni. Saya kata ada dua cara. Pertama, bawa orang ni terus pergi Madinah. Dia kata Madinah tak boleh. Kami lagi 7 hari pun pergi Madinah. Habis? Takkan nak tanggung 20,000 kena sembelih ni. Ada satu jalan lagi kata Madinah. Saya kata ambil sebuah bas pergi ke Taif. Ambil bas pergi ke Taif. Bila pergi ke Taif, kita tak lalu konon mana di atas langit, tak niat. Kita pergi ke Taif, balik singgah di konon mana di atas darat. Selamat, tak ada masalah. Tu kata kami, syarikat kami buat macam tu. Siapa yang naik kapal terbang pukul 1 pagi, sampai di sana pukul 5 pagi, kita tak bawa masuk ke Mekah pukul 8, pukul 9 pagi, tak masuk sebab hotel orang tak keluar lagi. Kita bawa pergi Taif dulu. Pasal kita janji semua orang yang pergi sebelum bulan puasa, dengan syarikat kita akan bagi free percuma ke Taif. Jadi yang ni boleh cross sikit, boleh ringkas sikit, bawa pergi. Itu cara dia yang paling baik. 3,000 je sewa bas untuk semalam. Pergi pagi ni balik malam. Niat dia Taif. Tak berdosa tak apa 3,000. Kena belanja juga. Saya kata tu saya bincang dengan saya lah. 20,000 nak jadi dosa pun tak boleh. Pasal suruh pergi ke ni dulu. Lepas itu ajak pergi ke Taif dulu tak boleh. Terimalah dosa ni. Kita tak nak lah macam tu. Bukan apa saya cakap ni, siapa-siapa nak pergi umrah, perhati tengoklah. Berapa ramai syarikat yang sapu duit orang. Lah ni bicara tak selesai lagi. Kan? Ratus ribu. Sampai juta lah itu aku tak salah. Ada 1.8 juta aku tak salah. Banyak lah. Tapi ada satu syarikat tu, dia tu ratus ribu. Pasal orang tak pergi banyak lagi. Duk tuntut duit. Kan? Bukanlah pala ajak ala-ala nak cakap ni. Pasal kita sebut baca tentang namimah. Menjembar-jembarkan. Jadi kita takut kita termasuk seorang yang namimah juga. Memfitnah orang. Tapi yang ni bukan. Yang ni nak memberi maklumat. Pasal ada satu kes yang saya cakap profesor tadi ni. Siapa yang pergi ke Mekah. Nak pergi tawaf sunat. Haram tak boleh pakai ni. Dia cakap tak boleh pakai. Pasal pertama sekali dimaksudkan Kaabah tu orang yang pergi tawaf di dataran adalah orang buat umrah baru dibenarkan masuk. Orang umrah tu kena pakai ihram. Jadi siapa tak pakai ihram dia telah menipu. Dia nak tawaf di bawah, dia menipu pakai ihram seolah buat umrah tapi dia tak buat umrah. Maka dia kata dia menipu Allah depan Kaabah betul-betul. Melalui dia baca hadis, man ghasyya falaysa minni. Siapa yang menipu
Dia siapa menipu Allah pula tu. Dia bukan umat aku. Dia ulang 2 kali. Saya tengok birai ini profesor ni tak jadi ni. Tak boleh biar ni. Takkan orang pergi tawaf pakai ihram pun Nabi tak mengaku umat. Kan? Dah bunyi dah. Kena azan dulu lah kan. Dah masuk waktu. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, masyaAllah. Subhanallah, masyaAllah. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Allahumma rabbana wa salatul ma'atil wa salatu wal qudus syirah wa darajatal aliyah rabbana wa sallallahu innaka ya rahman. Alhamdulillah, kita sambung balik bacaan kita. Yang tadi ni atas profesor tu tadi, bila dia cakap macam tu, saya jawab balik, saya viral balik kat dia. Saya kata, Prof, takkanlah orang pergi tawaf Kaabah Nabi tak mengaku umat? Kan? Prof ni murid-murid banyak, beribu-ribu sekali ni, setiap tahun tukar berapa ribu. Kalau Prof mengajar benda macam ni, saya rasa canggah. Saya ni lama mengaji bab haji ni, 30-40 tahun, tak pernah dengar orang pergi tawaf Nabi tak mengaku umat. Tolong betulkan, sebab saya tiap-tiap hari Sabtu dengan Ahad saya mengajar orang. Saya nak bagi fatwa kalau betul-betul lah orang pakai ihram bukan niat umrah saja, nak tahu asalnya jadi Nabi tak mengaku umat. Saya nak cerita kat dia orang ni supaya ni, dia tak jawab. Saya tolong jawab juga, sebab saya mengajar tiap-tiap hari, setiap Sabtu Ahad saya mengajar. Saya nak bagi tahu supaya mereka berpegang ini adalah satu fatwa baru. Dia tak jawab. Petang saya telefon ni, saya WhatsApp lagi. Saya tanya tu tadi ni tak jawab lagi, macam mana? Tolong penjelaskan. Pasal ini profesor universiti, bila profesor tu dia keluar satu macam mufti lah, dia dah keluar hukum. Tak jawab jelas. Bukan apa kita nak kongsi lah. Kita nak kongsi. Bila mendabik dadah, dalam surah Yusuf Nabi pesan, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau kita mendabik dadah kata kita alim, orang lain lebih alim lagi.
Dia tak boleh. Jadi jangan mudah mengeluarkan hukum, sekadar kata kita kongsi saja boleh. Wallahu a'lam. Aqsam bin Syaifi berkata, orang yang rendah hina itu ada 4. Satu, tukang fitnah. Nombor 1 dia letak. Kedua, pendusta. Dan yang ketiga, orang yang berhutang. Berhutang ni pun kira dipandang hina lah. Sebab apa? Hutang ini, kalau kita meninggal dunia, di padang mahsyar lah. Pada dunia tak apa, di dunia tak tahulah banyak mana dia nak minta hutang, kita pun tak tahu, tak jumpa. Tapi bila di padang mahsyar, kita akan jumpa balik, orang tu akan tambah pula di yaumul hisab. Yaumul hisab, kita ni bagus dah nak masuk surga, tiba-tiba malaikat kata tahan dulu. Ya Tuhanku, tahan dulu. Ada orang di luar tu nak jumpa dengan orang ni pasal hutang tak bayar. Dia kata panggil orang tu mari. Dan orang tu nak masuk neraka tu pasal dia buat jahat. Maka dia duduk di tempat lain. Yang kawan ni periksa awal sikit pasal nampak banyak amal ibadat dia. Jadi depan Allah, tiba-tiba kawan ni kata, wahai Tuhanku, orang ni hutang aku, tak bayar. Banyak gini, aku minta tak mau bayar. Inilah orangnya. Maka Allah kata, ambil segala kebajikan dia, bayar. Selesaikan kes ni. Jadi sebab itulah, kita kalau hutang ni, hadis kata, al-mayyitu mu'allakum fi qabrihi bidainihi. Pahala amalan mayat yang sedang meninggal dunia, atau baru meninggal dunia, roh dia akan naik. Roh tak naik saja seorang-seorang. Roh akan naik dengan amalan dia. Dengan amalannya. Roh naik sekali dengan amalan. Maka amalan yang jahat dia tak sampai ke Allah tahu semua, ada catatan. Amalan baik bersama dengan roh naik sekali. Tapi ada juga amalan baik ini yang tersangkut di langit, tak sampai. Roh je naik jumpa dengan Allah, lepas turun balik. Roh ni amalan tidak. Kenapa? Dia kata al-mayyitu mu'allakum fi qabri bidainihi. Mayat itu pahala amalan yang naik ke hadrat Allah ketika matinya tersangkut di antara dengan bumi. Mu'allakun fi qabrihi. Sebab dia kata fi qabrihi, tapi dia naik sampai ke angkasa sekejap je, dia patah balik turun sampai ke kubur. Jadi di ke kubur tu dia tak masuk duduk di ujung kepala pahala tu, di kepala orang yang mati. Jadi bila tanya soalan apa tak boleh jawab. Jadi pasal tu dia hutang disebut kat sini. Dan satu lagi anak yatim. Orang yang hutang, dan satu lagi anak yatim. Apa maksud anak yatim ni? Jahat ke anak yatim? Tidak orang yang makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim tu. Wa may ya'kuluna fi butihim illa nar. Maka harta anak yatim, dalam perut mereka ialah api neraka. Okey, kita baca cepat-cepatlah. Bercerita panjang juga ni. Utbah bin Abi Lubabah. Utbah ni anak Abi Lubabah. Abu Lubabah ini, dia pernah Rasulullah marah dekat dia. Pasal dia membuka rahsia dia ni baik, dia berniaga bersyarikat dengan orang Yahudi. Jadi bila Rasulullah kata mana-mana orang Yahudi yang engkar dengan perjanjian piagam Madinah, nak melawan, nak bermusuh dengan orang Islam, dengan kita akan halau mereka. Sebab dalam perjanjian ni Madinah, piagam Madinah dah ada kata, kita kena menjaga penghormatan, tak boleh bergaduh, tak boleh ni. Tak adalah kumpulan Yahudi ni buat ni. Rasulullah hantar Sa'ad bin Abi Waqqas supaya pergi menyelidik tengok. Betul. Mereka buat khianat. Banyak korma-korma orang Islam begitu ini. Perigi-perigi yang mereka sewa itu. Dia bila sewa aja, dia ambil air daripada pagi sampai tengah malam tu. Sampai malam dah. Bila malam tu kering air di perigi tu. Sedangkan orang Islam ambil sikit je pasal dia ingat nak bagi orang lain rasa juga. Dia gilir sari orang Islam, sari orang Yahudi. Kerana Yahudi dia seduk habis, dia cedok habis. Maka Rasulullah itu bukan satu tu, banyak lagi. Maka Rasulullah kata depa ni dah melawan, kita kena hukum mereka ni.
Tiba-tiba Abu Lubabah yang berniaga tu, dia pergi bagi tahu, engkau orang Yahudi, jaga sikit, Rasulullah nak ambil tindakan kamu, mungkin kamu dihalau atau kamu diperangi. Beritahu saja. Rasulullah marah. Bila Rasul marah, maka dia dikesamping ada 3 orang. Kalau dalam Quran tengok, wa ala salasatil ladzina kullifu hatta idza daqat alaihim anfusuhum. Ada ayat Quran, surah mana pun saya tak ingat dah. 3 orang yang ketika Rasulullah sedang bersedia nak pergi perang, mereka ni telah banyak mundar-mandir mengeluarkan cerita. Itu namimah lah tu. Maka Nabi Rasulullah, oleh sebab Abu Lubabah selalu duduk kat masjid je, yang 2 lagi jarang kat masjid, dia kata tak boleh, seorang pun jangan bersalam dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah duduk dekat 4-5 nahuri, orang tak salam kat dia, dia masuk ke masjid pun orang tak peduli kat dia. Dia lama dia macam ni, aku nak taubat macam mana ni, aku cakap taubat pun Rasulullah tak tahu je. Dia ikat, dia suruh anak dia ikat dekat tiang. Jadi bila kita masuk ke Raudah, adalah satu tiang nama dia Taubah. Tiang Taubah tu tiang Abu Lubabah ikat diri dia kat sana, menyebabkan keluar ayat Quran hingga sampai Allah menerima taubatnya. Ada yang tadi ni kena tengok. Kalau tak salah saya dalam surah At-Taubah juga ataupun surah lain. Jadi akhirnya yang ayat tu bunyi, wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihim anfusuhum wa alla malja'a min Allah illa ilaih summa taba alaihim summa taba Allah alaihim. Panjang ayat tu, siapa nak ingat sangat. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Jadi Rasulullah pun pergi cakap, dia kata, aku tidak akan lari daripada masjid ini. Makan anak dia hantar, kalau nak kencing berak anak dia ambil bawa balik, mari ikat kat situ balik. Aku tak akan tinggalkan tiang ini selagi Rasulullah tak maafkan aku. Bila turun ayat Quran, Rasulullah maafkan tu, ini Abu Lubabah ya. Tapi sekarang ni tak guna dah, nak tunjuk Abu Lubabah dalam kawasan Raudah pun tak boleh. Raudah ni luas dia lebih kurang ini je, lebih kurang ujung tu sampai ujung ni semua. Nak masuk sampai beratus ribu orang. Satu hari tak jumpa lah tiang-tiang pun. Sebab tu saya, bila saya buat buku, saya 2 buah buku, saya tulis situ, saya tandakan tiang-tiang tu. Nanti satu ketika lagi, dia orang tak tahu dah mana tiang Abu Lubabah apa semua. Saya nak buat buku ni, Allah, kalau aku meninggal dunia, biarlah buku ni menjadi satu ketandaan. Sebab mereka tidak menyebarkan benda-benda yang orang tak tahu ini. Jadi oleh sebab kita ni, saya buat juga. Jadi siapa yang tengok buku ini tahu, ini tu tiang Abu Lubabah ke tidak, dapat ceritanya. Kalau nak masuk tengok sekarang boleh tak jumpa lagi dah. Tiang Sari, tiang Katil, tiang Taubah, tiang Aisyah, macam-macam. Ada 8 tiang di dalam Raudah tu. Utbah bin Abu Lubabah berkata dari Ubaidillah Al-Quraisy berkata, seorang berjalan 700 kali kerana akan belajar 7 kalimat. Ini lagi pelik ni. Dia kata, seorang berjalan 700 kali kerana akan belajar 7 kalimat. Nak belajar 7 kalimat aja. 700 kali berjalan. Dan ketika ia sampai ke 7-nya, ia berkata, saya datang kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dia kata ke Abu Ubaidah, beritakan kepadaku apakah yang lebih berat dari langit. Kalau langit tu berat, apa yang lebih berat? Orang dulu-dulu ni dia tanya soalan ni, memanglah ahli ulama kalau tak betul-betul kasyaf dengan Allah SWT memang tak boleh buat apa. Tanya soalan pelik-pelik sangat. Bertengok ni, macam mana nak jawab ni? Beritakan kepadaku apakah lebih berat dari langit. Langit pun kita tak tahu berat mana. Dan apakah yang lebih luas dari bumi? Apakah yang lebih keras dari batu? Dan apakah yang lebih panas dari api? Ini teruk. Dalam kereta tadi ada orang ada bercerita, saya buka session mana lah, session Islam lah, mentara dengan hujan-hujan tu, ada dia bercerita benda-benda macam, ada 2-3 cerita matahari dengan angin, siapa yang paling kuat. Tapi dia kata ini cerita dongeng, tapi yang ni tak dongeng, ini betul. Apakah yang lebih panas dari api?
Dan apakah yang lebih dingin dari Zamharir? Zamharir ni apa namanya, macam ketul air batu ni, dia sejuk. Dan apakah yang lebih dalam dari laut? Dan apakah yang lebih rendah, lebih lemah daripada anak yatim? Ataupun apakah yang lebih jahat dari racun? Oi, panjang sangat ni. Maka Abu Ubaidah jawabnya, membuat tuduhan palsu terhadap orang yang tidak berbuat, maka itu lebih berat dari langit. Menambah satu dia langit ni berat. Jadi kalau membuat tuduhan palsu terhadap orang yang tidak berbuat, maka itu lebih berat daripada langit. Dalam bab ni saya duk perhati tengok, ialah cara kita hidup, cara biasalah, cara kita duk mengaji, cara ni. SPRM lah ni duk kejar tangkap orang-orang lama apa semua dulu, semua terus selidik sampai ke ni. Tak tahulah, kalau kita masuk campur itu hal ehwal mereka memang kerja dia nak sekat orang jangan rasuah je. Tapi minta maaf kita share lah. Kalau macam Tengku Abdul Rahman buat lapangan terbang Subang, maju Subang buat pula lapangan terbang KLIA. Perdana Menteri sebelum ni mana ada lapangan terbang di Sungai Besi, itulah satu-satunya. Mahathir naik buat macam tu. Tak usah kira lagi doktrin yang lain tu. Tapi dia berani buat. Sampai ada lah ni. Itu pula buat Putrajaya pula. Ini lagi hebat. Hari ini, bila dia dah tua, cari jalan nak cari mana kau dapat harta banyak ni. Tangkap siasat dia. Rasuah di manakah? Masya Allah. Yang lepas tu, let bygone be bygone. Orang putih kata, yang lepas tu, tak usahlah duk ungkit balik. Kalau tak mudarat kan. Duk cari juga. Ni, duk tangkap dalam 10 tahun ni boleh lah. Yang dah orang betul-betul berjasa kita nak ni. Ini benda-benda yang saya takut ini juga ada amalan namimah. Pasal apa? Dia suka mencari keburukan orang ni, ada hantam terus. Lepas itu memanglah kalau dah bab-bab duit, bab-bab semua ni, kalau orang tu ada banyak duit, adalah silap mana-mana, tangkap lah. Tangkap, ada. Kalau betul-betul dia jahat, saya orang tak ada masalah. Tapi kalau pemimpin yang pernah berjasa pada saya, tak usahlah. Dia pun buat tu kerana politik ni tahulah, politik ni dirty game. Walau lah saya rasa macam tu lah pendapat kan. Kita ni bebas memberi pendapat, bukan nak tuhmah. Jawabnya, membuat tuduhan palsu terhadap orang yang tidak berbuat, maka lebih berat dari langit. Hak kebenaran itu lebih luas dari bumi. Hak kebenaran itu lebih luas dari bumi. Kebenaran kita tegakkan, jangan takut. Dan hati yang qanaah. Qanaah ni artinya menerima apa yang Tuhan bagi sampai mencari. Bukan qanaah duk tunggu saja, tak. Tuhan bagi banyak tu syukur pada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mal salihan tardah. Doa Nabi Sulaiman kah? Doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, izinkan aku nak mengucap syukur kepadamu daripada apa yang kau beri kepada aku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Aku nak bersyukur dengan nikmat yang kau telah beri kepada aku. Wa an amalan tardah. Di samping kau bagi tu, aku nak buat amalan yang kau redha. Yang tak ada tu aku nak tolak. Yang ni dia bagi gambaran ni. Dia bagi gambaran, kebenaran itu lebih luas dari bumi, dan hati yang qanaah, terima apa yang ada, terima apa yang Allah takdirkan kepada kita, lebih daripada laut ni, dalamnya. Qanaah tu. Halus sangat bahasa dia. Sebab itu, nama kita yang Tanbihul Ghafilin mengingatkan orang yang, mengejutkan orang yang terlalai. Kita pun tak pernah jumpa ayat-ayat macam ni.
Qanaah tu lebih dalam daripada laut. Masya Allah. Dan tamak itu lebih panas dari api. Tu yang kita baca atas tadi ni. Apa orang ni tanya yang tak pernah sabar langsung. Tengok jawapan orang alim ni. Orang yang kasyaf dengan Allah SWT. Dan tamak itu lebih panas dari api. Oh, tahu. Nak duit. Nak banyak. Lebih panas dari api. Hajat kepada family yang dekat jika tidak tercapai lebih dingin dari zamharir. Hajat kepada family yang dekat jika tidak tercapai lebih dingin dari zamharir. Apa maksud? Kita ada anak, ada menantu, ada apa semua, tapi bergaduh dalam sebuah kumpulan keluarga. Jadi hilang kasih sayang tu. Itu yang disebut dekat sini. Hajat kepada family yang dekat jika tidak tercapai, artinya asyik nak bergaduh je tak capai, maka seolah hidup ni lebih dingin dari zamharir. Tadi saya tanya dua orang Arab tetamu saya tadi, bagaimana cuaca di Mekah? Dia kata barid syadid. Barid, tengah duk sejuk sangat lagi ni. Jadi kalau disebut tentang sejuk ni, tentulah kita akan menggigil, tak apa senang nak duduk. Kita ni pergi buat ibadat, duduk 14 hari balik, okey lah, terimalah sejuk tu. Orang Mekah tu duduk sampai 3 bulan dalam sejuk, relax je. Itulah. Hati orang kafir lebih keras dari batu. Memanglah. Hati orang kafir lebih keras dari batu. Memanglah. Kalau saya nak buat ulasan, macam seolah saya menghina agama orang lain. Dalam Islam dia kata jangan hina. Dia dah bawa ikut suka dia lah. Lakum dinukum waliyadin. La ikrah fiddin. Jangan kau paksa orang kafir itu atas nama agama. Larang. Tapi kalau kita nak olah apa yang dikatakan lebih keras, apa nama ni, hati orang kafir lebih keras dari batu tu, baru ni saya buka apa nama ni handphone, tengok satu Facebook, ada satu orang keturunan orang sebelah Arab tu lah. Dia keluar, dia kata, saya tak pernah fikir dalam dunia ni orang tidak boleh berfikir dengan otak dia dalam memilih makanan. Tapi ada sebuah agama, dia kata, di dunia ini menggalakkan orang minum air kencing lembu. Lepas tu dia tunjuk lah. Terus tengok orang besar-besar, orang politik pakai minum air kencing lembu. Lembu tengah kencing, bawa kolek, minum. Lepas itu dia tengok pula ada apa nama ini, beberapa orang pula terjun dalam tai lembu. Tai lembu lumpur, tai lembu tu yang dia campur air tu mandi, gosok. Dia katalah saya cuma sebarkan saja. Saya pun nak namimah juga. Saya sebarkan juga. Tak boleh otak tak boleh fikir ke air kencing tu benar najis. Kau pergi nak minum. Inilah nak buktikan apa yang dia kata orang kafir tu, hati orang kafir lebih keras daripada batu. Tak boleh nak fikir. Air kencing nak minum apa? Kok kalau kita kata haram jangan makan babi. Dia kata yang kamu makan lembu tu tak apa pula. Maka dia belah babi ternak. Tak boleh nak buat apa lah. Di Malaysia ni kerajaan pun kena bagi lesen belah babi semua. Tapi kalau setakat minum air kencing lembu ni, saya tak kerti nak fikir letak macam mana ni. Mandi dalam taik, berkuban dalam taik lembu. Apa cerita ni? Tak boleh nak fikir. Tak boleh nak buat apa. Dia pun kata balik kat kita, yang kau pergi ke Mekah duk keliling batu tu buat apa? Dia kata kita balik. Tapi taklah sampai minum air kencing pula. Kan? Jadi bertengkar apabila pun tak sudah. Tapi saja nak bagi tahulah. Buktikan orang kafir lebih keras dari batu. Kau cakap lah Allah tu gini-gini, dia tak mau ikut. Dan fitnah adu domba jika dapat diketahui atas apa yang difitnah lebih hina dari anak yatim
Lebih hina daripada anak yatim. Kalau tengok anak yatim minta sedekah, minta orang bagi apa semua, rendah sangat. Jadi dia kata fitnah yang diadu dombakan jika dapat diketahui atas apa yang difitnah lebih hina daripada anak yatim. Kalau kita menghina anak yatim, orang fitnah lagi teruk. Adu-adu jika terbuka rahsianya lebih hina daripada anak yatim, iaitu dan fitnah itu lebih jahat dari racun yang membinasakan. Nafi' dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, kita baca cepat-cepat. Lamma khalaqallahul jannah qala laha takallimani qalat sa'ida man dakhalani faqala al-jabbaru jalla wa ala wa izzati wa jalali la yaskunu fiki thamaniah. Ni pasal fiki pula, mungkin pasal jannah tu. La yaskunu fiki samaniyatu nafari minan nas mudminu khamrin wala musirrun ala zina wala tamamun wala dayyuthu al-qurtubar wala syuratiyu wala mukhannathu wala qati'ur rahima wala alladhi yakulu alayya ahadullah illam afa'ala kadha wa kadha summa lam yafi bih. Panjang pula kita baca. Ini bagus juga hadis ni. Kita tak pernah dengar ni. Apa kata dia? Setelah Allah menjadikan syurga, ini maksudnya ya. Maksudnya setelah Allah menjadikan syurga, lalu diperintah bercakaplah. Maka berkata syurga, dia buat syurga aja, dia suruh juga bercakap. Maka berkata syurga, sungguh bahagia siapa yang masuk ke dalamku. Kata syurga. Maka firman Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak boleh tinggal padamu 8 jenis orang. Dia kata, wahai syurga, engkau seronok sangat nak panggil orang masuk. Wah, bukan main kau ni. Pasal apa? Engkau dijadikan untuk orang masuk, orang bersenok dalamnya. Engkau suka bagi orang seronok. Tapi aku nak pesan kepadamu. Allah kata, aku nak pesan kepadamu. Ni kita tak perasan. Apa Allah pesan? Sungguhnya bahagia siapa yang masuk ke dalamku. Maka firman Allah, demi kemuliaanku dan kebesaran zat aku, tidak boleh tinggal padamu 8 jenis orang. Jangan engkau duk panggil orang 8 orang ni masuk. Kita tengok siapa yang marah ni. Pertama, orang minum arak berterusan. Minum khamar ni atau minum arak dah seronok dah. InsyaAllah ini tak kena kat kita lah. Yang kedua, orang yang tetap menjadi pelacur. Kan, orang perempuan lah kot. Ada kawan lelaki jadi pelacur. Dia nak jadi pelacur juga. Memang tak boleh masuk, tak payah masuk. Ketiga, tukang fitnah adu domba. Duk cakap dah. Saya minta maaf lah, dah kita baca kitab ni malam ni, bab ni jauh li daripada memfitnah ni. Kalau kita tahu tu buat tak tahu sudahlah. Atau kita tahu seorang tu nak bincang-bincang lah, tapi jangan sampai kena fitnah kita dia teruk. Tukang fitnah adu domba. Satu lagi, orang yang membiarkan isterinya berzina. Pula tahu isteri dia jahat tu ini, biar dia nak zina, aku suka dia lah. Sampai begitu. Yang ni saya tergamam nak baca ni, tapi dia tulis macam tu. Tengok dalam kitab tuan-tuan dia kata apa. Malas nak baca ni. Dia kata apa ni? Mudah-mudahan khalma wa masalih al-zina wala namamu wala dayus al-qurtubar wala syartiyu. Betul, syarti itu syurti itu dia dalam bahasa Arab dia panggil polis. Masya Allah. Jadi tolonglah, saya hanya baca aja benda yang ada, jangan pula saya sampai disalahkan. Pasal pun saya ada tauliah Jawi dengan ada tauliah Selangor. Nak kena cerita juga tu. Ni ustaz ni ceramah ikut dia, ikut suka dia ni, tauliah pun tak ada tauliah ni dalam poket saya buat ni.
Nak cerita dia. Tiba dia kata polis. Wah, kalau polis tak masuk surga kacau lah macam ni. Saya tiap-tiap hari Rabu minggu kedua pergi duk ceramah kat polis, ramai pergi sembahyang di masjid polis tu. Takkan tak boleh masuk surga kot. Lepas tu satu lagi pondan. Ini betul. Pondan, wanita belagak seperti lelaki dan sebaliknya. Sebab tu Rasulullah kata, la'ina Rasulullah SAW ar-rijlatu minan nisa' al-mutaqannah minan rijal. Nabi kotok ataupun laknat orang lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Saya ada banyak agak cerita benda macam ni. Silap nak jadi perempuan. Dah cerita-cerita lah sikit kan. Seorang pelajar masuk Universiti Melaya. Jadi kawan dia cakap, dia ni masa duduk kat kampung dia siap jadi Bilal azan kampung. Budak cerdik, baca Quran elok. Orang pun ni lah. Jadi ada kawan dia yang kita panggil apa? Kawan dia orang lama sikit, kita panggil apakah? Jadi masuk dia kata, kalau kamu tak, bila masuk universiti ni selalu kena rigging tau. Saya masuk kuliah Islam tu 2 minggu kena rigging. Tu berjalan di atas buluh meniti ni apa semua, jatuh dia pagelak ketawa kat kita. Ini aku main nak mengaji, bukan mari nak suruh kau belasah aku. Marah. Jadi dia kata, kalau kau tak mau kena rigging, engkau jadi apa nama ni, budak lembut, lelaki lembut. Jadi mula jadi jaga ni, rupanya ada geng dia. Jadi bila nak jadi macam tu, dia masuk kumpulan dalam 2-3 hari itu, kenal lah orang lembut ni. Budak lembut ni masuk geng dia, terulah bagi apa nama ni, ubat hormon apa semua, makan lah, memang jadi lembut. Jadi bila semester balik sampai ke rumah, pakai baju pun macam baju perempuan, cakap ni tangan tu macam lagi. Bapa dia terus terkeluar daripada apa nama ni, jadi jawatan kuasa masjid. Anak kamu itu dah azan kat sini, sekarang jadi budak ni, jangan kau tak payah lah. Sampai bapa dia datang ke masjid lagi dah malu. Akhirnya bila tahun yang ketiga, bapa dia pujuk anak dia, dengan keadaan kamu macam orang perempuan ni, ayah telah dihina oleh masyarakat. Kalau kamu sayang ke ayah, kamu patah balik jadi orang lelaki. Tegak sikit. Kena buat macam ini. Kalau betul-betul kau sihat apa semua balik, ayah akan bawa engkau pergi menunaikan umrah. Kita pergi semua bertobat kat sana. Mujur lah. Ramai pula orang nasihat. Kamu macam mana nak jadi pegawai daerah nanti? Jaga lembik itu, ni orang tak ni, menjadi cegah balik. Akhirnya dibentuk badan dia jadi ni balik lah. Jadi dah balik dah. Bila dah balik 5-6 bulan duduk kampung tu, orang tahu bagus dah, dia pun jumpa orang pun bagus lah. Maka bapak dia pun oleh sebab apa nama ini, berjanji nak bawa pergi umrah, pergilah umrah. Pergi umrah. Bila pergi umrah tu kena pakai ihram kan. Pakai ihram kena niat atas kapal terbang. Lepas tu bila nak pergi tawaf, kena itibak. Itibak artinya buka bahu belah kanan, tutup belah kiri. Masa itu kira tahun 80-an ke awal 90-an, siapa saja yang pergi tawaf di keliling Kaabah, kalau tidak pakai itibak, nanti polis Arab, nanti mutawik ni, nak kata mata-mata gelak atau pengawas lah, pengawas agama dia panggil mutawik lah. Amar ma'ruf nahi munkar ni, dia akan tangkap dia, pergi dipaksa suruh buka juga. Jadi budak ni dah dia selimut, dia pergi tawaf dengan bapak dia. Tawaf yang pertama, polis Arab Saudi, polis ni mutawik ni tengok je, budak ni muda lagi lawa, tapi ni semua orang buka bau kan, itibak dia tak mau. Pusing yang kedua macam juga, pusing yang ketiga ni mutawik tangkap lah. Dia kata, ya rajul, budak lelaki main dia. Dia kata, sawi itibak. Ada yang ni, pukul, buka bau. Dia tak nak. Dia pukul, buka. Tak nak juga. Dia nak berjalan, tarik balik di Arab ni. Tarik balik di Arab ni. Aku cakap buka, engkau tak mau buka. Engkau tahu dah aku yang jaga.
Dilondehnya kain belah atas. Bila londeh kain belah atas, buka-buka, rupanya budak lelaki ni dah makan homo, dia punya dada jadi besar macam orang perempuan. Tu yang dia tutup tu. Buka-buka tengok, seketul keluar besar ni. Menjerit boleh ni. Apa orang lelaki ada tetek pula ni, mereka duduk tawaf ni. Tu yang tak orang pakai. Akhirnya apa jadi? Sajalah saya bawa cerita ni ada iktibar, bukan kata nak hina orang ni. Ertinya orang pergi buat umrah tu rupanya 3 kali, sebab Nabi pesan al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Antara umrah pengumpul dosa. Kalau satu saja buat umrah, maka tak ni. Sebab itu ramai yang jenis-jenis berpahaman Wahabi ni, dia kata Nabi tiap-tiap kali masuk buat umrah sekali je, dia tak buat banyak kali. Pasal apa? Orang Malaysia ni buat sampai 3 kali 4 kali umrah. Dia marah pula. Buat kacau orang lain nak pergi buat. Dia nak buat umrah sunat je, orang lain buat umrah fardu. Ramai yang kau masuk, ganggu orang tak lain ni. Dia kira yang tu. Sedangkan Nabi cakap al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah dengan umrah pengampun dosa. Apa yang jadi? Budak ni tak buat dah sekali tu je umrah. Lepas itu aja buat umrah, bawa ke mana pun tak mau buat, sekali tu je. Payah pergi duk tawaf, kena itibak, dada dia besar, nanti duk kena punggah pula. Oh, zaman itu takat gambar tak boleh, tak itibak tak boleh. Saya takat gambar kena rampas. Ya, pergi tawaf-tawaf, ingat nak ambil lah gambar sikit, tapi saya bukan tengah duk tawaf tu, berhenti tangkap gambar, tangkap dia polis, bawa pergi ke tepi tu. Syekh, dia terfukuh, buka. Kalau tidak, bagi merah aku hampas. Dia nak hampas je. Fuku. Dia buka-buka. Dia tariknya. Dulu pakai apa nama ni? Pakai apa? Filem kan? Dia tariknya. Tarik, lempak, bagi balik orang. Jangan. Dia kata haram balik. Itu dia lah. Pasal Nabi kata, taswir kan. Dia baca hadis pasal jangan gantung gambar-gambar apa semua. Dia taswir lah. Jangan menggambarkan. Hari ini benda itu dah tak boleh buat apa lagi dah. Tengah duk tawaf apa orang pakai ambil gambar. Sampai Imam Huzaifi menangis. Mengapa orang pergi tawaf tak baca doa, pakai bergambar semua. Okey, nanti nak baca habis hadis lah. Pasal kita nak berhenti dah kan. Dekat-dekat nak habis dah. Okey. Dia kata apa tadi ni? Pondan, wanita berlakak seperti lelaki dan sebaliknya. Dan pemutus hubungan keluarga. Tolonglah janganlah kelahi adik-beradik. Janganlah kelahi adik-beradik. Ini semua bukan satu hadisnya, banyak sangat. Dia sangat-sangat marah memutuskan hubungan. Kita kalau kata anak kita ada 4-5 orang, jagalah tu. Memang hasrat bergaduh tu ada. Nombor 8, orang yang bersumpah dengan nama Allah akan berbuat kemudian dan tidak menepati sumpahnya. Sumpah wallahi, tapi ini ramailah, ini banyak sangat. Sumpah dengan nama Allah tetapi tidak ditunaikan sumpahan itu. Memang tak boleh. Dalam Quran ada sebut sangat-sangat, tapi saya tak ingat ayat dia. Dia kata jangan kau bersumpah dengan nama Allah, kena kifarat pula. Bersumpah dengan nama Allah, tak buat, ada kifarah dia. Okey, nanti baca sampai habis lah. Minta maaf lah. Dah selewat sikit, ambil lah masa sikit, dah pukul 9 dah. Habis sampai baca ke ayat Quran ni, kita berhentilah. Hasan Basri berkata, siapa yang menyampaikan khabar berita orang lain kepadamu, maka ketahuilah bahawa orang itu akan menyampaikan khabarmu kepada orang lain. Maksudnya kalau kau sampai kepada orang ni akan sampai kepada orang ni, orang akan sampai kepada orang ni. Itu yang nama namimah, meleret-leret. Tapi zaman sekarang ini dia punya namimah berat. Pasal pakai WhatsApp. Kita hantar kepada member kita 20 dalam grup kita tu. 20 ni hantar kepada 20 lagi. Berapa dah? 20 nak hantar 20 lagi. Kira-kira sampai juta sekejap je. Dan ada hadiah, ada bangga pula berapa ribu pengikut. Hoi. Umar bin Abdul Aziz didatangi seorang lalu menceritakan hal orang lain. Pergi berjumpa Khalifah Umar Abdul Aziz, seorang tu berduk cerita hal orang lain. Maka ditanya oleh Umar, jika engkau suka, maka kami akan menyelidik kebenaran keteranganmu. Engkau dah kata orang ni tak baik ni, engkau sukakah kami nak pergi menyiasat ni kebenaran keteranganmu?
Jika engkau dusta, maka engkau termasuk dalam ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada satu berita daripada orang fasik, engkau kena siasat dulu. Aku nak gunakan ayat Quran untuk siasat. Dan jika kamu benar, maka engkau termasuk dalam ayat hammazin masya'in binamim. Tukang memperli dan suka berjalan mengadu, memfitnah. Dan jika engkau suka, kami maafkan kepadamu. Kalau mau, maka jawab orang itu, maafkan saya ya Amirul Mukminin, dan saya tidak akan lagi mengulangi benda ini. Senang je. Okey? Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, anak zina tidak dapat menyimpan amanah perbicaraan. Kata dia, anak zina tidak dapat menyimpan amanah perbicaraan. Dan orang bangsawan ialah tidak mengganggu jiran tetangganya. Orang bangsawan dia tak akan peduli jiran tetangga dia. Kau suka engkau lah. Yakni siapa yang suka memfitnah dan mengadu domba, maka tabiat anak zina. Sebab Allah berfirman, hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da zalika zanim. Maksudnya tukang perli dan berjalan memfitnah, bakhil dan tidak berbudi, melampaui batas, penderhaka, sombong selain daripada semua itu, ia anak zina. Al-Quran ayat surah 11, surah Al-Kalam ya, Al-Kalam ayat 11 dan 13. Itulah perbincangan kita hari ini. Tak berapa boleh panjang sangat, dah sampai masa dah. Kena berhenti. Dah saya pun mengazab siksakan dah. Jadi saya ingat setakat itu saja dulu, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Maaf sekali lagi kerana ni. Tapi insya-Allah dapat juga kita habiskan hampir-hampir 2 muka surat. Oi, bagus ni. Dalam keadaan datang kelang kabut macam tu pun habis kat 2 muka surat. Dulu selalu semalam 1 muka surat je. Okey, hari ni 20 kan? 22, 24 persen 9. Okey, setakat itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin ma fa yafuzul mustafirin wa ya najat taibin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa barik lana fi. Allahumma adhil rahmata wal maghfirata wassalamata wal afiyata wal barakata wat taufiq wal hidayah wal fahma jami'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wal masir. Allahumma ta'alana hikmataka insyur alaina min qada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Muhammadan ma huwa